ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Maaf, konten kisah malam ni agak basic sedikit, agak pendek sikit kisahnya sebab saya kekalkan masa. Perlu membahagikan masa kerja yang hakiki, kerja yang tetap berbanding kerja hiburan kisah seram pada korang semua. Walau bagaimanapun, saya tetap juga akan berusaha memberikan satu kisah seram, satu kisah benar, pengalaman daripada pengirim untuk setiap minggu kepada korang semua yang menonton. InsyaAllah atas izin Allah SWT, saya sendiri akan berusaha meluangkan masa dengan ikhlas bersama dengan korang-korang semua yang saya hormati. Kisah seram alam jin pada malam ini memberi penghormatan kepada seorang veteran anggota polis. Ini memang kisah yang cukup lama untuk dikongsikan bersama daripada pihak pengirim yang bernama Tuan Budin. Berlaku dalam tahun 1989. Waktu ini beliau baru sahaja dipanggil untuk mendaftarkan diri bertugas di salah sebuah balai polis yang terletak di dalam negeri Johor Darul Takzim. Lokasi secara tepatnya tidak perlu didedahkan kerana ianya tak membawa peranan penting pun dalam kisah ni. Disebabkan Tuan Budin baru sahaja berumah tangga dengan keadaan isterinya sedang sarat mengandung 7 bulan macam tu, dan juga secara kebetulan balai polis tempat beliau bertugas ini sudah hampir dengan rumah mertuanya, maka demi kelangsungan hidup yang baru nak stabil, baru nak belajar stabil, Budin dan isterinya terpaksa akur untuk tinggal sementara di rumah mak bapak mertuanya. Satu hari tu macam biasalah, Budin ni terpaksa pulang lewat agak tengah malam macam tu. Terpaksa mengikuti pegawai atasannya bagi mengendalikan satu kes kemalangan maut. Kemalangan ini pada dasarnya seakan-akan nampak macam kemalangan biasa, namun hasil daripada siasatan awal ada tanda-tanda yang mencurigakan, seolah-olah ianya perbuatan hianat yang telah dirancang. Tetapi kalian semua, bukan itu yang Budin nak kongsikan di sini. Sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu Budin setelah beliau beredar daripada lokasi kemalangan tersebut. Laporan sudah disiapkan malam itu. Kertas-kertas kerja, butir-butir siasatan pun yang perlu dibawa ke mesyuarat esok pun sudah diletakkan di atas meja pegawainya. Budin pun siap-siap, kemas-kemas, lalu bergegas pulang ke rumah dengan menaiki kereta Proton Saga. Bukan kereta Proton milik Budin, tetapi ayah bertua dia yang bagi pinjam. Memudahkan Budin nak balik kerja sekiranya ada cuaca hujan yang tak menentu. Mana nak tahu kan. Perjalanan pulang ke rumah mengambil masa dalam 20 minit. Ikutkan tak jauh pun sebenarnya, tapi disebabkan laluan nak pulang ke rumah kena melewati jalan kampung yang gelap, keadaan jalan yang tak rata menyebabkan Budin kena bawa kereta secara perlahan dan cermat. Sampai sahaja di depan rumah mertua dia ni, kelihatan bapa mertua Budin sedang duduk di kursi luar rumah sambil hisap rokok balutnya. Baru sahaja Budin ni nak buka pintu kereta, tiba-tiba bapa Budin bersuara dengan suara yang agak kuat. "Din, tunggu. Kamu tunggu dulu. Kejap. Bapa datang. Bapa nak ambil baju kejap. Kamu tunggu kejap ya." Budin pun tunggulah dekat luar kereta. Sementara dia tunggu, dia pun hisaplah sebatang rokok sambil bersandar dekat pintu kereta dia. Tak lama selepas itu, bapa Budin pun datang dengan baju pagodanya. Sampai dia dekat kereta, bapa dia pun terus ajak Budin keluar minum. "Budin, bawa bapa kejap. Kita pergi minum dekat luar. Lama tak minum malam dekat luar ni." Uish, aku ni udahlah tengah penat. Balik lewat tengah malam pula tu. Tapi lah, disebabkan sayang dengan bapa mentua punya pasal, ikutkan je lah. Mungkin dari tadi bapa tunggu Budin balik kerja agak-agaknya. Kesian dekat orang tua ni, ikutkan je lah. Sedang dalam perjalanan nak keluar daripada jalan kampung yang gelap ini, tiba-tiba Budin nampak bapa mertuanya keluarkan kerambit daripada celahan kain pelekatnya. Menjeritlah si Budin ni. "Bapa, nak buat apa dengan kerambit ni bapa? Nak pergi minum ke nak pergi bunuh orang ni?" Bapa tadi mukanya bersih, senyum, manis. Tapi sekarang muka bapa berubah.
bengis, garang, tak tumpah mukanya macam muka orang jahat, macam muka penjenayah. Sampai hati Tuan Budin cakap macam tu. Itu bapa mertua tu Tuan Budin. Dengan muka yang bengis, bapa bercakap dengan suara yang tegas. Den, kamu buka semua tingkap sekarang ni, Den. Walau apa pun yang berlaku, kamu jangan berhentikan kereta ni. Kalau ada dengar bunyi yang bukan-bukan, jangan pandang belakang, Den. Jangan sesekali kamu pandang belakang. Budin terpinga-pinga. Jangan pandang belakang? Kenapa pula ni? Ada apa dekat belakang si belakang ni? Tak tunggu lama, bila kerambit bapa mertua dia dikeluarkan, bapa pun terus bacakan surah-surah Al-Quran, dan salah satu daripada petikan surah itu adalah ayat-ayat ruqyah. Baru saja bapa mulakan bacaan surah Al-Quran, hampir-hampir terbabas kereta Budin ni. Bila mana cukup nyaring, ada suara wanita menjerit daripada seat belakang. Memang kuat jeritan tu. Walhal, mana ada siapa dekat seat belakang? Tak ada siapa pun. Sejurus selepas itu, bapa pun memalingkan badannya menghadap seat belakang. Dan dalam masa yang sama, dia membuat gaya macam nak menghunuskan kerambit di tangannya, ditujukan ke arah seat belakang. Sebagai contoh macam ni. Seolah-olah seperti nak menusuk kerambit tu kepada seseorang. Semakin kuat bacaan surah Al-Quran di bibirnya, disertakan dengan gaya ayunan kerambit di tangan, semakin kuat jugalah jeritan suara seperti wanita di seat belakang ini. Entah macam manalah, Budin dapat rasakan tahu, kereta dia ni bergoyang-goyang, bergoncang-goncang, seakan-akan macam tengah naik bot dekat atas laut. Tidaklah sehingga suara jeritan jin setan yang menyerupai seorang wanita itu keluar daripada kereta menerusi tingkap kereta yang Budin dah buka tadi tu. Suara itu menghilang, terbang ke arah sisi hutan sambil Budin dapat terdengar sayu-sayu seperti suara sedang ketawa. Tadi menjadi kesakitan, bila dah keluar daripada kereta, ketawa pula kamu. Kurang asam punya jin setan. Bapa mentua Budin menarik nafas lega yang panjang. Syukur, Alhamdulillah. Budin pula masih lagi menggigil bawa kereta. Sambil tu dia pun bertanya lah pada pak mertua dia, "Pak, ada hantu ke tadi, Pak?" Jawab bapa, "Bukan hantu, Budin, tapi jin yang bersifat syaitan." Bapa nampak masa kamu sampai rumah tadi, setan tu sedang senyum je dalam kereta, sambil melihat merenung je kamu daripada belakang. Uish, serius. Meremang, kata Tuan Budin bila bapa dia kata ada wanita setan dekat belakang, sambil senyum menyeringai pada Tuan Budin. Dan lagi kata bapa mertua, dia risau sebab isteri Budin ni tengah syarat mengandung. Jadi itu sebab bapa dia ni ajak Budin bawa wanita setan tu jauh-jauh daripada rumah. Kalau benda tu terbang pun dah jauh daripada rumah. Jangan dalam kawasan rumah, nanti benda tu tak nak keluar pula daripada kawasan rumah ni. Malah itu bukanlah lokasi kedai minum yang bapa nak bawa Budin pergi. Tetapi mereka berdua ni tidur di rumah saudara yang berdekatan dengan kampung. Menunggu waktu siang, barulah mereka pulang ke rumah, bertujuan nak memastikan bahawa benda yang melayang keluar daripada kereta Budin malam tadi betul-betul sudah menghilang pergi ke lokasi yang lain. Nasib baiklah benda tu keluar cepat. Kalau tidak, kerambit bapa mertua Budin ni terpacak starlight dekat dahi menatang jin setan tu. Starlight piak kat sini. Itulah kisah pengalaman Tuan Budin. Balik kerja daripada lokasi tempat kemalangan maut dan akhirnya membawa kepada satu tragedi gangguan. Wanita jin syaitan yang mengikuti Budin pulang ke rumah. Wallahualam, tak tahulah sama ada saka daripada mangsa kemalangan maut tu ke, ataupun memang kebetulan ada jin syaitan yang berniat jahat untuk mengganggu Budin sekeluarga ke. Wallahualam. Nasib baiklah kerambit yang dibacakan surah Al-Quran, buatnya pistol si Budin ni yang dibacakan surah Al-Quran, berlubang jugalah dahi jin setan tu. Terima kasih pada Tuan Budin yang katanya pada waktu tahun 2023 ini beliau dah pun berumur 54 tahun. Dah ada cucu dah pun, Alhamdulillah. Kami doakan moga Tuan Budin diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur seiringan dengan bertambahnya amalan ibadat seharian kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tak lupa juga, seperti kebiasaan, saya mohon daripada para pengunjung, mohon tekan button subscribe, like dan juga share sebagai tanda penghargaan buat kami yang sentiasa berusaha menghiburkan korang semua dengan CD konten kisah seram di dalam Kisah Seram Alam Jin. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk bersama, untuk bersua dan bersia kembali dengan kisah seram yang akan datang, InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak pada korang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.